Bismillahirrahmanirrahim. Memetik tajuk keratan akhbar, keruntuhan institusi keluarga di Malaysia semakin meningkat tanpa kita sedar saban hari. Kes dadah, vandalisme, kes buli, juga kes pembuangan bayi ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Apa yang lebih peritnya apabila 60% daripada mereka tergolong dalam kalangan remaja. Apabila disoal perbuatan mereka, katanya berpunca dari masalah keluarga. Oleh sebab itulah, dalam usaha untuk membanteras gejala sosial dalam kalangan remaja, ibu bapa lah merupakan penggerak dan kunci utama. Kerana melentera bulu biarlah dari rebungnya. Maka, molek benarlah jika hadirin duduk semeja bersama saya. Kita bincangkan keluarga bahagia pemangkin negara sejahtera. Terima kasih saudara pengurusi majlis, barisan panel penghakiman yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang sentiasa peka dan letak jamnya, dif-dif kehormat. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang dikasihi, lagi dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Hadirin, secara literal dan konseptualnya, keluarga bahagia dapat didefinisikan sebagai satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup dalam keadaan harmoni dan ceria. Manakala negara sejahtera pula membawa makna sesebuah negara yang mempunyai masyarakat yang mantap dari aspek fizikal dan juga mental. Maka saya simpulkan frasa keluarga bahagia pemangkin negara sejahtera, iaitu potensi dan keupayaan sesebuah institusi keluarga yang bahagia dalam melahirkan modal insan yang sihat fikirannya, matang tindakannya, teguh agamanya demi mencapai kesejahteraan negara. Ketiga-tiga entiti inilah yang akan menjadi asas pembawaan pidato saya pada hari ini. Hadirin yang dihormati, meniti wasilah pertama dengan untaian kata keluarga prihatin, fizikal dan mental terjamin. Hadirin, sesungguhnya lafaz hakikat sudah tertulis bahawa banyak perkara dalam kehidupan ini mampu untuk kita pilih kecuali satu perkara, yakni asal usul kita, ibu bapa, keluarga, juga saudara mara. Ya, mungkin kita tidak boleh pilih status dan keturunan keluarga, akan tetapi persefahaman dan hubungan yang erat itu berada di tangan kita. Menurut Abdul Rahman Al-Aisawi, fasa remaja merupakan fasa terpenting dan sangat mencabar bagi seseorang individu kerana berlakunya perubahan biologi, psikologi, sosial dan juga emosi. Walhal demikian, jika fasa remaja ini ditangani dengan baik dan diberikan perhatian khususnya daripada wali keramat keluarga, percayalah anak-anak remaja ini mampu tumbuh sebagai sosok remaja yang sangat hebat di mata dunia. Namun sayangnya, manusia pada hari ini mudah lupa. Kata mereka, tidak mahu keluarga hidup dalam keadaan susah sehingga sanggup mengabaikan soal anak di rumah. Realitinya, kebahagiaan yang sebenar terletak pada hubungan yang erat dan komunikasi yang berkesan antara anak-anak dan ibu bapa, bukannya kekayaan semata-mata. Jika diundurkan bahtera, betapa ramainya anak remaja pada hari ini yang menghidapi masalah kemurungan, puncanya kurang kasih sayang dan perhatian. Akhirnya, mati yang menjadi pilihan. Sebab itulah, kes bunuh diri semakin meningkat dalam kalangan remaja. Bangunlah anak bangsa, fikirkanlah harta atau nyawa yang lebih berharga. Hadirin yang budiman, idea terbilang kedua saya dengan gagasan bicara ibu bapa cakna, kejayaan berganda. Hadirin, sejarah kegemilangan Dr. Amalina Bakri telah menceritakan kepada kita di mana wanita ini pada awalnya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang sememangnya memberikan sokongan penuh terhadap pendidikan beliau. Hasil sokongan ibunda, beliau telah berjaya menggemparkan satu Malaysia dengan mendapatkan keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM yang sangat membanggakan, iaitu 17A1 sekaligus telah menjadikan beliau pelajar cemerlang SPM 2003. Kini, beliau merupakan seorang pakar bedah terkemuka di London. Percaya atau tidak, sokongan yang diberikan itulah menjadi pembakar semangat buat anak-anak untuk menjadi seorang yang berjaya, juga berakhlak mulia. Maka, jelaslah bahawa faktor kejayaan anak-anak dalam kehidupan ini banyak bergantung kepada sokongan dan dorongan keluarga, khususnya ibu dan bapa. Hadirin, agama dijunjung, anak-anak disanjung.
cetusan minda saya yang terakhir. Sesungguhnya Islam merupakan cara hidup yang sangat sempurna, khususnya dalam aspek didikan anak-anak. Rasulullah SAW mengaitkan umur anak-anak dan tahap pemikiran mereka dengan layanan yang sewajarnya diberikan oleh ibu bapa. Misalnya, 1 hingga 7 tahun dilayan seperti raja, 8 hingga 12 tahun dilayan seperti hamba, 13 hingga 17 tahun dilayan seperti kawan kita. Namun sayangnya, ibu bapa pada hari ini lebih mementingkan gaya hidup barat berbanding asuhan agama. Realitinya, anak-anak yang diberikan pendedahan agama ini mampu dan berpotensi untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan individu yang lain. Buktinya, apabila gempar satu negara, lahirnya teknokrat hufaz yang profesional seperti saudari Fahira Khairuddin yang juga merupakan bekas pelajar MRSM Ulul Albab, yang kini merupakan seorang jurutera yang hebat di sebuah syarikat terkemuka Tesla. Maka sudah terang laikan bersuluh bahawa asuhan agama yang sempurna oleh ibu bapa mampu melahirkan anak-anak yang disanjung bukan sahaja di negara Malaysia, malah juga di seantero dunia. Hadirin pemegang amanat keluarga, firman Allah dalam surah At-Tahrim sungguh indah apabila dia menciptakan kita, lelaki dan wanita, untuk kita cipta sebuah keluarga agar kita saling bahagia, menjaga dan memelihara satu sama lain dari azab neraka. Akhirul kalam, mental terjamin, kejayaan berganda, penerapan ilmu agama, semua bertitik tolak dengan sokongan dan dorongan ibu bapa. Maka, ayolah anak watan, kita berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, dalam usaha menyebarkan kasih sayang terisi di nurani. Kita tunaikan hasrat manusiawi. Sama-sama kita menyulam benang yang indah, kerana keluarga bahagia tunas pembangunan ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.